Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda sebuah kisah tentang seorang sahabat yang mana dia akan berjumpa dengan musuh utama dia yang mana dia tak pernah jumpa pun sebelum ni. Dan dia kenal pada pandangan pertama, seolah cinta pada pandangan pertama. Tapi ini bukan cinta lah, dia musuh. Sebab apa? Sebab musuh itu seperti yang disebut oleh Rasulullah, first time kau tengok dia, kau akan teringat kat syaitan. Dia punya rupa dia punya wajah dia memang ditakuti. Dan inilah kisah tentang Abdullah bin Unais Al-Ansari. Kisah dia begini. Rasulullah SAW mengetahui salah seorang daripada rakan pasukan Quraisy musyrikin, iaitu dia adalah seorang ketua kabilah Lihyan dan dia bernama Sufyan bin Khalid bin Nubaih Al-Hudhali. Dia ni adalah seorang ketua yang berpengaruh, yang mempunyai ramai askar-askar, dan dia memang nak sangat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mengumpulkan askar-askar dia dan merancang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga melakukan perhubungan dengan kabilah-kabilah yang lain bagi mengumpulkan kekuatan, bagi mengumpulkan seramai mungkin askar-askar yang boleh didapati bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk diam sahaja? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perancangan bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Maka dapat sahaja informasi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru seorang sahabat yang boleh melakukan operasi kenderaan ini bagi menghalang Sufyan bin Khalid Al-Hudhali melakukan rancangan dia bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perancangan yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, operasi ini hendaklah dilakukan oleh seorang sahaja. Dia mestilah mempunyai keberanian yang tinggi, dia mesti berani ambil risiko, dia mesti bijak melakukan gerak langkah dan sebagainya. Dan siapakah orang tersebut? Tidak lain tidak bukan nama yang telah saya sebutkan tadi, Abdullah bin Unais. Sebab dialah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat mempunyai ciri-ciri yang dimahukan, mempunyai kekuatan yang diperlukan bagi memerangi ataupun bagi menjayakan perancangan yang telah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perancangan yang telah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Unais dia kena pergi ke perkampungan Sufyan bin Khalid Al-Hudhali ini dan dia kena menyamar diri dia sebagai Bani Khuza'ah, sebab mereka iaitu musuh-musuh itu adalah terdiri daripada kalangan Bani Khuza'ah, dan dia kena berjumpa dengan Ibnu Hudhali ini dan dia kena bunuh lelaki tersebut. Itulah perancangannya. Maksudnya operasi ini sangat berisiko tinggi dan juga sangat memerlukan keberanian yang tinggi dan kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi Rasulullah SAW percaya dengan Abdullah bin Unais ini, sebab itulah Rasulullah SAW putuskan beliaulah yang akan melakukan operasi ini. Tetapi Abdullah bin Unais dia tak pernah jumpa pun Sufyan bin Khalid Nubaih Al-Hudhali ini. Jadi bagaimana dia boleh tahu bagaimanakah rupanya, bagaimana wajahnya? Sebab zaman Rasulullah SAW mana ada handphone, mana ada gambar dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW berikan jawapan yang begitu ringkas tetapi menjawab persoalan. Rasulullah kata apa? Saat pertama kau jumpa dia, kau akan berasa takut. Kau akan rasa nak jarakkan diri kau daripada dia. Wa dzakarta syaitan, dan kau akan teringat kat syaitan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abdullah bin Unais ini ciri-ciri lelaki yang menjadi sasaran tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat respon daripada Abdullah bin Unais. Dia kata apa? Sungguhnya aku tak takut dengan siapa-siapa. Aku tak takut dengan lelaki mana-mana yang aku tak pernah pun jumpa sebelum ni. Rasulullah SAW beritahu dia, tidak, kau akan takut juga. Kau akan rasa juga perasaan takut tu sampai naik bulu roma engkau. Rasulullah SAW sebenarnya nak bagi tahu dan nak tekankan kepada Abdullah bin Unais, inilah orangnya, supaya tak tersilap orang lain. Memang rupa dia ditakuti, rupa dia sekali jumpa naik bulu roma. Dia ni memang berbeza daripada yang lain. Satu perkara yang Rasulullah SAW tanggungjawabkan Abdullah bin Unais ini juga adalah dia kena menyamar diri dia sebagai salah seorang daripada keluarga Bani Khuza'ah. Boleh tak menyamar menjadi keluarga orang lain? Bukan sepatutnya tak boleh ke tipu nasab? Al-harbu khuda'ah. Perang ini adalah tipu daya. Selagi mana dia tidak melanggar ajaran Islam dalam peperangan, selagi itulah dia dibolehkan. Antaranya dengan menyamar, dengan tipu helah, dengan perangkap dan sebagainya. Dan dalam peperangan kali ini, helah yang digunakan adalah Abdullah bin Unais kena menyamar daripada kalangan Bani Khuza'ah. Jadi antara kelebihan juga, Bani Khuza'ah ini sangat luas. So kalau dia menyamar menjadi salah seorang daripada Bani Khuza'ah, orang tak persoalkan kau ni daripada siapa? Siapa bapa engkau? Siapa bapa kepada bapa engkau? Sebab dia adalah keluarga yang besar. Abdullah bin Unais berangkatlah keluar daripada Madinah menuju ke kawasan yang telah disasarkan, di mana kat situlah terletaknya perkampungan dan juga kamp tentera Sufyan bin Khalid bin Nubaih Al-Hudhali. Tempat itu dipanggil sebagai Duqaiq, dan dekat situ dia nampak begitu ramai mereka yang terdiri daripada Bani Khuza'ah. Dan dia pun pergi ke situ ketika itu baru sahaja lepas waktu solat Zuhur. Dan dia sampai di sana, dia melihat kamp tentera
yang di dalamnya begitu ramai bala tentera yang telah dikumpul oleh Sufyan Nubaih Al-Hudhali ini. Jadi dia tahu bahawa operasi ini amat penting dan dia mesti dilaksanakan dengan begitu cermat walaupun risikonya amatlah tinggi. Dan diceritakan dalam buku-buku sirah juga, Abdullah bin Unais pun berasa terkejut. Begitu ramainya kumpulan yang telah dikumpulkan ataupun bilangan tentera yang telah dikumpulkan bagi memerangi Madinah ataupun spesifiknya bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia telah masuk betul-betul di kawasan tempat Sufyan bin Khalid bin Nubaih Al-Hudhali ini, dan dia ternampak seorang lelaki yang berbeza dengan orang lain. Dan dia tengah membawa sekumpulan wanita, mungkin gundik, mungkin adik-beradik perempuan, mungkin isteri-isteri, kita tak tahu. Tetapi apabila dia nampak je musuh yang disasarkan itu, dia kata apa? Memang betul apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bila aku nampak dia ni, memang aku teringatkan syaitan. Memang dia ni punya rupa, punya wajah berbeza daripada yang lain, dan bila kita tengok tu berasa takut. Tetapi inilah sifat Abdullah bin Unais. Bila dia berasa takut, dia boleh dapatkan balik kekuatan untuk diri dia dan dia berasa biasa balik. Dia rasa normal balik. Sebab inilah kelebihan Abdullah bin Unais. Salahnya, untuk dia pergi sampai berjumpa dengan Sufyan bin Khalid bin Nubaih Al-Hudhali ini, ketika itu dah masuk waktu asar. Dan solat asar ini dia tak boleh nak, orang kata apa, jamak dengan maghrib, tak boleh. Dan dia tak boleh nak biarkan begitu saja waktu solat. Oleh itu diceritakan Abdullah bin Unais sendiri dalam athar ataupun hadis bahawa ketika dia sampai di kawasan kamp tentera Sufyan bin Khalid Al-Hudhali ini dengan askar betul ramai, dan ketika itu masuklah waktu solat asar, dia pun berfikir macam mana dia nak solat. Kalau dia solat menghadap kiblat dan dia solat macam biasa, macam orang Islam solat biasa kan, tentera akan nampak dan dia akan dibunuh serta-merta. Jadi dia terpaksa solat dalam keadaan berdiri. Seperti mana yang diceritakan dalam buku-buku sirah, apabila rokok dia akan tundukkan sikit badan dan mulutnya membaca ayat-ayat Quran. Dan ketika itulah sejarah mencatatkan seorang sahabat yang solat dalam keadaan berdiri, bukan setakat berdiri sahaja, solat dalam keadaan berjalan menuju ke musuh yang disasarkan. Sebab apa? Sebab ini adalah sebahagian daripada peperangan. Keadaan-keadaan yang berlaku hanya waktu berperang dan juga waktu-waktu tertentu sahaja, seperti sakit dan sebagainya. Dan dia selesai solat, maka dia pun sampailah ke musuh yang disasarkan, iaitu Al-Hudhali. Dan dia bertemu dengan Hudhali dan dia kata, aku adalah ana rajulun min Khuza'ah, aku adalah lelaki daripada Khuza'ah. Dan satu kelebihan Abdullah bin Unais juga, dia pandai berborak. Okey, dia pandai ambil hati Ibn Hudhali ini, sampai Ibn Hudhali ini ajak dia berjalan di luar rumah, di luar kawasan untuk berborak berdua. Jadi mereka ini berboraklah panjang, diceritalah macam mana Ibn Hudhali ini cuba untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat banyaklah kabilah-kabilah yang cuba untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berjaya. Oleh itu dia buat keputusan untuk buat perancangan ini oleh diri dia sendiri bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bin Unais pun angguk je, dengar je, tahan je telinga apa yang diucapkan oleh Ibn Hudhali ini. Telah lama mereka berbincang, berborak, uluh perasaan, curhat, sampailah waktu maghrib. Dan selepas itu apabila waktu malam, apabila tiba waktu malam, Ibn Hudhali ajak Abdullah bin Unais ini untuk masuk ke khemah, sambung lagi borak. Okey, dan mereka pun borak lagi sampailah Ibn Hudhali ini telah pun berasa nak tidur. Maka ketika itulah telah dekatnya waktu untuk melaksanakan perancangan yang telah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Ibn Hudhali pun tidur dan Abdullah bin Unais mengeluarkan pedang dia dan dia melakukan tetakan yang begitu kuat sehingga tercabutlah kepala Ibn Hudhali daripada jasad dia. Dan ketika itu telah selesailah fasa pertama perancangan Abdullah bin Unais dalam operasi kenderaan kali ini. Sebab apa? Fasa selepas itu pun penting juga. Macam mana dia nak keluar daripada situasi itu? And then dia ambil kepala Ibn Hudhali, kemudian dia keluar. Lepas sahaja situasi tersebut berlaku, salah seorang daripada wanita yang berada dalam kemah Ibn Hudhali melihat lelaki tersebut kepalanya telah pun hilang, maka dia pula berjerit dan satu kem tentera dengar. Tapi Abdullah bin Unais ketika itu telah pun menyelamatkan diri dia bersama kepala Ibn Hudhali untuk dibawakan di Madinah. Jadi dia pun berlari pada waktu malam dan ketika itu pula dia sampai tak pakai kasut. Sebab apa? Untuk memastikan dia dapat kelajuan yang paling maksimum ketika berlari daripada kem Ibn Hudhali bagi menyelamatkan diri. Jadi dia ditakdirkan masuk di dalam gua dan ketika itu bala tentera Ibn Hudhali yang sangat ramai itu telah pun melakukan operasi search, operasi mencari di manakah pembunuh ketua kabilah mereka itu. Okey, nak jadikan cerita, masa tu Ibn Hudhali sangatlah sedahaga, mahu taknya dia sembang dengan ketua kabilah itu daripada asar sampai ke malam sampai ke tidur, mungkin tak sempat nak minum
Dan Hudhali ni mungkin seorang yang lonely, tak siapa nak cakap dengan dia sebab mungkin wajah dia pun ditakuti oleh orang ramai. Dia pun jenis kejam, jenis menakutkan. Orang pun tak berani nak cakap dengan dia. Dan datangnya Abdullah bin Unais ni orang yang suka bercakap, pandai borak, dia pun boraklah seborak-boraknya. Dan Abdullah bin Unais ini dalam gua dia rasa sangat penat dan dahaga. Dan dia doa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, kalau boleh lepaskanlah aku daripada ujian ini dan ringankanlah beban aku ini. Nak jadikan cerita, Allah makbulkan doa dia. Salah seorang daripada tentera Ibn Hudhali masuk ke dalam gua. Dia masuk dalam kedua memakai kasut dan juga membawa air. Adalah beg zaman dulu lah, penuh air. Nak jadikan cerita, bila dia masuk dalam gua tersebut, dia terasa nak terkencing ataupun untuk melakukan hajat dia lah kan. Dia pun tinggalkan kasut dia dengan air dia untuk melakukan hajat dia tersebut. Maka Abdullah bin Unais, dia pun ambil air tersebut, ambil kasut tersebut, cabut lari. So dia pun hilang dahaga, dia pun dapat kasut dan dia pun dapat menyelamatkan diri dia. Maka perjalanan ataupun fasa ketika ini adalah fasa Abdullah bin Unais dalam menyelamatkan diri. Dia ni melarikan diri dengan membawa kepala musuh yang disasarkan tersebut. Dia punya beban amatlah berat dan juga amatlah berbahaya sebab mudah untuk orang nampak dia bawa barang kan, bawa kepala orang kan. Jadi Abdullah bin Unais ni dia hanya melarikan diri hanya waktu malam sahaja. Waktu siang dia menyorok. Setelah melalui fasa ini, dia pun sampailah ke Madinah. Dan dia sampai ke Madinah, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah terus memberikan bisyarah kepada Abdullah bin Unais. Bisyarah ni maksudnya berita baik. Rasulullah kata apa? Aflahal wujuh, aflahal wajah. Wajah engkau adalah wajah orang yang berjaya kan. Allah bin Unais kata wa wajhakal muflih ya Rasulullah, dan wajah engkau adalah wajah orang yang berjaya juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah dah tahu dah Abdullah bin Unais ini telah berjaya melakukan operasi dia kan. Kemudian Abdullah bin Unais kata apa? Laqad qataltu Sufyan bin Khalid al-Hudhali ya Rasulullah. Aku telah membunuh Sufyan bin Khalid bin Hudhali wahai Rasulullah. Rasulullah kata sadaqt, benar kau telah membunuh lelaki tersebut. Abdullah bin Unais dia keluarkan kepala musuh yang dia telah sembelih itu dan tunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakabbar Rasulullah, dan Rasulullah bertakbir wa syakarallah ala fadli, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kejayaan. Ini adalah satu operasi yang sangat luar biasa sebab dia melibatkan seorang sahaja. Berbeza dengan operasi-operasi sebelum ni. Kedua, operasi ini sangat berisiko tinggi. Silap sikit satu langkah, habis kantoi, dan operasi ini tak berjaya, nyawa Abdullah bin Unais ni mungkin terkorban juga. Dan operasi ini memberikan kelebihan kepada Abdullah bin Unais. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan tongkat kepada Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais pelik lah kan. Dia muda lagi, kuat lagi kan. Boleh lakukan satu operasi yang luar biasa. Tapi Rasulullah bagi dia tongkat. Para sahabat pun tanyalah kan. Lepas dia keluar lah kan. Rasulullah tanya, tongkat apa ni kan? Lepas tu Abdullah bin Unais, aku pun tak tahu, Rasulullah bagi kat aku kan. Dia pun balik kepada Rasulullah dan dia tanya Rasulullah SAW, ni tongkat ni untuk apa ni? Again, ini Rasulullah SAW menjawab, ihtafiz bihadhihi al-'asa litatakhassar biha fil jannah. Jaga betul-betul tongkat ini untuk kau menjadikannya sebagai alat untuk bantu kau berjalan, mungkin fashion kot kat syurga nanti, wallahu alam. Fa innal mutakhassirina fil jannah qalil. Sungguhnya orang yang berjalan dengan tongkat ini dekat syurga nanti amat sedikit. Maksudnya Abdullah bin Unais ni sangat rare. Dia dapat satu keistimewaan daripada Rasulullah SAW yang manusia yang sangat ramai ini yang masuk syurga nanti tak ada orang melainkan dia dengan hanya beberapa orang sahaja yang mendapat tongkat special ini. Wahaya ayatun wa alamatun baini wa bainak yaumil qiyamah. Ini adalah hot stuff, ini adalah barang yang menunjukkan aku dengan kau ni ada connection dekat hari kiamat nanti. Inilah kelebihan yang Abdullah bin Unais dapat hasil daripada perjuangan dia dalam operasi kejutan kali ini. Jadi ini sahaja perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda. Dia sangat banyak pengajaran yang kita belajar, antaranya keberanian, kebijaksanaan dan juga kebolehan dalam berkomunikasi bagi mengalahkan musuh. Okey? Dan jangan lupa untuk subscribe, share, kongsi kepada yang lain. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.